Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Suraya Mia. Dan saya Ashraf Roslan dalam Gala Aidilfitri. Okey Mia, hari ni hari kedua kita beraya bersama. Yes. Dan macam anda tengok tadi, lagu daripada Aina Abdul, Syadu di Pagi Syawal. Sedih lagu dia Mia. Sangat sedih. Tapi Mia rasakan suara Aina Abdul ni ada macam Siti Nurhaliza sikit kan? Dia ada vibe, orang kata ada vibe itulah kan. Dan macam biasa lagu, orang kata lagu-lagu raya ni memang selalu kita nanti-nantikan setiap kali perayaan. Dan kalau nak tahu juga apa inspirasi Aina Abdul, jom kita dengarkan. Mesej dia adalah seorang anak tu beraya jauh ataupun beraya di perantauan. And sebenarnya I was inspired to write this song sebab one of my family members belajar di luar negara. Dah lama tak balik sebabnya budget, cost and everything. So I was inspired untuk anak-anak kat luar sana yang belajar berjauhan dan terpaksa beraya jauh daripada family. Itu dia inspirasi Aina Abdul sebagai seorang anak di perantauan. Betul tu Mia. Dan saya nak tanya, Mia pernah berada di perantauan tak? Maksudnya berjauhan dengan keluarga? Pernah, memang bukanlah berjauhan dengan keluarga tapi menyambut hari raya di luar negara pernah lah, tapi bukanlah sebagai separated dengan keluarga. Okey, dan bercakap mengenai orang kata beraya di luar negara ni, kita ada tetamu istimewa. Dia personality Awani Pagi, dan orang kata kalau kita tengok rambut dia, ni adalah signature dia. Kalau tengok rambut dia mesti anda semua kenal. Kita bersama dengan Naila Huda. Assalamualaikum Naila. Salam, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di Gala Aidilfitri. Terima kasih sudi menjemput saya dan juga nak ceritakan tentang pengalaman kan? Betul. Ya, anak di perantauan. Jadi saya pernah ada pengalaman menyambut Hari Raya Aidilfitri ketika saya menjadi pelajar di London, di UK. Tapi tak adalah berjauhan dengan semua adik keluarga. Saya ada kakak dan juga abang saya yang tinggal di sana juga. So adalah feeling raya dengan keluarga juga. So macam mana kalau kita boleh tahu ataupun Naila boleh kongsikan bersama dengan kami, bagaimana berada berjauhan dengan keluarga di Malaysia? Macam saya cakap lah, saya ada juga ahli keluarga dekat sana. So tak adalah completely isolated, berjauhan secara sepenuhnya. Tapi ada juga adik keluarga dan saya ramai kawan-kawan yang juga menyambut Hari Raya kat sana. So ada juga rasa community tu. Asalkan ada support system yang lain, ada kawan-kawan, ada community lain yang juga menyambut Hari Raya Aidilfitri, feeling tu ada. Dan kalau saya rasa ramai yang tahu, ramai Malaysian, rakyat-rakyat Malaysia dan juga pelajar-pelajar Malaysia yang ada di London. So kalau pagi raya tu memang ramai yang ada dekat rumah kedutaan ataupun rumah embassy, konsulat, dan ada seperti biasa solat Aidilfitri, makan-makan, jamuan macam biasa, cuma lebih kecil. Tapi rasa community tu macam lebih erat sebab rasa macam berjauhan sama-sama, bersolidariti, dan ramai yang tak ada ahli keluarga. So rasa community tu lagi kuat saya rasa. Okay. So, kalau bagi Naila, daripada experience Naila menyambut Hari Raya di luar negara, apa yang paling lain atau paling menarik bagi Naila? Saya rasa you dapat experience ataupun kita dapat ada pengalaman macam mana budaya lain menyambut Hari Raya Aidilfitri, sebab dekat London, UK tu tak semua mengamalkan Hari Raya yang sama seperti orang Malaysia. So tak adalah open house macam biasa ataupun makanan pun berbeza. So apa yang best, jumpa dengan kawan-kawan yang datang daripada latar belakang berbeza, budaya ataupun kumpulan etnik yang lain. So mereka semua ada budaya yang masing-masing, budaya yang berbeza, makanan, juadah semua lain, aktiviti pun berbeza. Tetapi apa yang sama adalah rasa kekeluargaan, rasa kekitaan dan komuniti tu memang sama. Tak kisah. Jadi itu bagi mereka yang menyambut Aidilfitri di London, UK. Tetapi bagaimana pula bagi mereka yang menyambut di Japan? Betul tu, di Jepun, dan ini merupakan satu perkongsian daripada rakyat Malaysia di Jepun, Syafiqah Yusri, di mana tahun ini agak berbeza disebabkan pandemik COVID-19, dan ini merupakan orang kata pengalaman pertamanya beraya di negara orang. Jadi sama-sama kita dengarkan apa yang Syafiqah ingin kongsikan bersama dengan kami. Sudah merancang untuk pulang ke Malaysia untuk berhari raya. Namun bagi rakyat Malaysia di Jepun, Syafiqah Yusri, dia terpaksa membatalkan hasratnya untuk pulang ke kampung halaman disebabkan pandemik COVID-19. In March, early March, I beli tiket lah nak balik kan because raya. And then the
pandemic happened, at first I macam like tunggu dulu lah, macam tunggu like see if it will go away, but it didn't look like it was going to go away. So by April I had to cancel my flight. So tak dapat lah balik raya. So raya sorang-sorang. Meskipun ini pertama kali beraya di negara orang, namun dia tetap bersyukur. Menurut Syafiqah, mungkin tiada sambutan Hari Raya secara besar-besaran yang diadakan oleh rakyat Malaysia yang menetap di Jepun. Tetapi mereka merancang untuk melakukan sambutan raya secara dalam talian. For my area, we do have a unique, like a Malaysian community from the students dengan lecturer yang kerja sini or study sini. And usually from like past raya, they orang ada macam like event lah, like a get together with all the Malaysians to sambut raya together, yang whoever is here. But this time because of the coronavirus, so not able to do it this year. But I think they are saying that maybe they akan buat macam like online punya like hari raya, like online. But yeah, we'll see about it. Baiklah, itu dia tadi perkongsian daripada Syafiqah Yusri. Betul, macam yang Syafiqah kongsikan bersama dengan kita, Mia, Naila kan. Dia kata walaupun pandemik COVID-19 berlaku tapi tak menghalang untuk mereka untuk menyambut perayaan di sana. Walaupun dalam secara dalam talian. Betul tu. Dan macam Mia dengan Naila sendiri, bagaimana raya pertama? Mungkin kalau sebelum kita berhenti rehat ni, kita nak tahu juga bagaimana orang kata perayaan di hari pertama. Adakah macam Naila duduk bersama dengan keluarga kan? Jadi macam keluarga jauh, bagaimana perayaan itu disambut? Jadi rasa dapat pengalaman beraya dengan keluarga tu masih ada, sebab saya bersyukur masih tinggal dengan parents saya, dengan ibu bapa. Tapi ada juga ahli keluarga saya yang tak dapat nak balik. Mereka berada di London, di UK. Jadi berjauhanlah pada hari raya, dan kita tak tahu bila lagi nak jumpa selepas ni, sebab PKP mungkin dilanjutkan ataupun lockdown di UK pun kita tak tahu macam mana. Tapi masih ada rasa meriah tu, dan dapat lagi FaceTime, dapat video call dengan ahli keluarga. So kita try juga adaptasi kepada norma baru ni, walaupun saya sangat berbeza, tetapi at least saya masih lagi dapat bersama dengan ibu bapa walaupun berbeza, dan tak dapat nak ziarah dengan ahli keluarga yang lain, belah bapa saya ataupun mak saya pun tak dapat nak ziarah. Tapi masih ada lagi lah, berbanding dengan ramai lagi yang dekat ibu kota ni yang tak dapat nak pulang ke kampung. Lagi kesian, ramai lagi yang tak dapat balik. Kira Naila pun beruntung bersama dengan ibu dan bapa dan keluarga yang terdekat. Tapi ada juga mereka yang mungkin tak dapat nak balik kampung oleh kerana perintah kawalan pergerakan bersyarat. Macam saya tak boleh nak balik Rembau. Saya pun nak sangat nak balik Rembau sebenarnya. Tapi kita tahan sebab ya, tak Okey, apa. baik. Okey, baiklah, so, kita nak berhenti rehat seketika. Ya, Kita kembali selepas ini. Merayakan sesederhana yang boleh, tapi I rasa I bersyukur sebab I masih dapat jumpa keluarga I. Walaupun tak dapat jumpa keluarga dekat Johor, tapi masih dapat berkumpul dengan keluarga-keluarga dekat Kuala Lumpur. Jadi sebenarnya memang orang kata sedih lah sebab tak dapat balik kampung kan, tapi I think on the positive side of it, I bersyukur sebab I masih dapat jumpa keluarga yang I boleh jumpa. I masih dapat pakai baju raya, I masih orang kata boleh makan, masih boleh berjumpa dengan saudara mara I. Jadi sebenarnya walaupun perbezaan itu ketara sebab raya kali ni kita tak dapat pergi open house, tak dapat balik kampung, tapi I masih bersyukur sebab masih dapat berjumpa dan berkumpul dengan keluarga I. Okay, so saya rasa tempoh PKP ni memberi kita satu apa orang kata dimensi baru lah. You know, I think saya suka lah sebenarnya sebab kita nampak bila tempoh PKP ni ramai orang lebih kreatif, lebih banyak mencari idea-idea baru, cara baru untuk orang kata apa, get around things kan. So one of the things yang kita perasan is kalau tak pasal PKP ni, kita semua tak akan sedar tentang kegunaan ataupun kedahsyatan
teknologi di mana sebenarnya kita boleh bekerja saja. Boleh je bekerja menggunakan teknologi. There's Skype, there's Zoom, there's so many apps now yang kita boleh guna untuk video call dan buat kerja. Kembali bersama kami dalam Gala Aidilfitri. Jadi itu tadi perkongsian Syaza Bey, Dewi Remaja kita pada tahun 2019 dan 2020. Dan itu makna Aidilfitri baginya. Lepas tu kita ada juga Faizal Tahir yang mengatakan bahawa tempoh PKP ini merupakan satu dimensi baru di mana banyak perkara-perkara baru yang kita belajar. Macam yang Naila sebutkan tadi, kita perlu adaptasi ataupun orang kata belajar untuk hidup dalam normal baharu. New normal. Okey, baiklah Naila, kita bercakap mengenai makna Aidilfitri dan juga sepanjang tempoh PKP ni, lebih-lebih lagi sepanjang tempoh PKP ni kan, orang kata yang dah bermula daripada 18 Mac yang lalu. So, apa antara yang Naila belajar sebagai seorang anchor, sebagai personality TV, apa antara yang mungkin Naila boleh kongsikan bersama dengan kami? Sepanjang PKP ni saya rasa tak banyak perbezaan sebab saya masih pergi ke kerja seperti biasa. Berbeza dengan orang lain yang perlu bekerja dari rumah, work from home. Tapi dalam masa yang sama, SOP ataupun cara kita beroperasi di office, di studio Awani pun sangat berbeza. Contohnya, kebiasaannya kalau set Awani pagi ni setiap hari kami terima dalam 4 atau 5 tetamu setiap hari sebab kita ada 2 talk show. Tetapi sejak mulanya PKP, kita orang dah tak boleh benarkan sebarang tetamu. Jadi kebanyakan ataupun semua talk show perlu diadakan secara dalam talian, perlu diadakan menerusi Skype ataupun call dan sebagainya. Jadi ini satu perbezaan atau satu norma baru buat kami juga, tapi kami pun dah biasa buat video call dan sebagainya. Jadi tak adalah besar sangat perbezaan tu. Tapi selain daripada itu, saya rasa satu lagi cabaran adalah untuk betul-betul memahami apa kesukaran ataupun cabaran keluhan rakyat. Sebab tu kami juga adakan satu segmen khas realiti rakyat 8.30 pagi setiap hari untuk membawakan apa realiti rakyat di luar sana akibat PKP, akibat pandemik COVID-19 ini. Kami cuba nak bawakan cerita-cerita pengusaha PKS, cerita pekerja-pekerja yang terjejas, yang hilang punca pendapatan mereka akibat PKP. Banyak, ramai sebenarnya yang terkesan. Jadi saya kira makna PKP ini adalah untuk memberi sedikit kekuatan ataupun juga memberi platform kepada mereka untuk menyuarakan apa keluhan mereka, dan bukan saja untuk menyuarakan kesukaran itu, tapi apa langkah seterusnya. Jadi kita juga cuba untuk dapatkan apa tindak balas, respons daripada pihak berkuasa, dan kita harap menjelang Hari Raya Aidilfitri ini kita dapat beri sedikit inspirasi. Jadi kita bawakan cerita-cerita inspirasi juga di Astro Awani. Okey, Itu apa yang Naila belajar semasa tempoh PKP. Bagaimana pula dengan makna Aidilfitri bagi Naila sendiri? Aidilfitri baharu ya? Ya, Aidilfitri baharu. Memandangkan tahun ini orang kata agak berbeza seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi biasanya lazimnya Aidilfitri ni orang kaitkan dengan keluarga, kekeluargaan, balik ke kampung, dan bagi saya pun lazimnya memang itulah makna erti Aidilfitri yang saya tafsirkan sendiri, selalu bersama dengan keluarga. Malah tahun lepas pun bila saya kerja, saya terpaksa kerja, bukan terpaksa, sudi bekerja. Hari raya pertama, kedua, ketiga saya kerja. Tapi saya masih mengambil peluang untuk balik ke kampung, walaupun sehari beberapa jam saja saya balik ke Melaka, tetapi saya still make the time untuk balik ke kampung. Tetapi tahun ini memang tak dibenarkan, memang tak boleh nak balik kampung. Jadi makna Aidilfitri itu pun dah bertukar, dah berubah tahun ni. Masih ada lagi ahli keluarga, tetapi bagi saya ada juga yang kawan-kawan yang tak dapat nak balik ke kampung. Contohnya rakan tugas Afizi tak dapat nak balik ke kampung. Jadi dia pun datang beraya. Jadi maksud Aidilfitri tahun ni bukan saja untuk meluangkan masa bersama keluarga, tetapi komuniti berdekatan kita, komuniti setempat, kita perlu memberikan ruang untuk mereka yang tak dapat nak balik ke kampung. Jadi kitalah yang menjadi komuniti itu pada mereka. Jadi bercakap mengenai komuniti kan. Jadi Naila pun pernah berpengalaman sambut raya di tempat kerja. Jadi bagaimana pengalaman Aidilfitri di office Astro Awani? Memang sangat meriah kalau raya di Astro Awani. Makanan dari pagi sampailah ke petang malam, kuih, balang, setiap kuih ada. Dan semua pun memang memakai baju raya, tak kisahlah pembaca berita ke, yang reporter ke, editor ke, newscaster ke, semua memang join in the fun, semua pakai baju raya, semua join sekali kemeriahan tu. Sebab tak adalah rasa sedih pun tak dapat nak balik kampung bersama keluarga, sebab saya rasa semua dekat Awani ni dah biasa. Diorang faham ini sebenarnya tugas mereka.
kita perlu sampaikan, deliver our work dan at the same time fun je sebenarnya, meriah je, tak sedih pun, pasang lagu raya, pakai baju raya, makan satu hari, sama je, best juga. Okey, kalau kita itu perkongsian bekerja di tempat kerja seperti kita sekarang ni, orang kata yang sedang bersiaran. Dan kalau boleh saya tahu, berapa lama sudah Naila orang kata bekerja bersama dengan Astro Awan ni? Saya mula bekerja di Astro Awan ni sejak Disember 2018. Okey. Saya interview Oktober 2018. Jadi masih lagi setahun lebih, tak sampai 2 tahun lagi. Dan saya juga mula membaca berita dalam Januari 2019. Baru lagi saya rasa, tetapi pengalaman yang saya dah dapat dekat Awan ini memang sangat-sangat banyak. Saya dah buat reporting dalam dan luar negara juga. Saya dah anchor, saya dah interview pelbagai tetamu dari pelbagai sektor industri. Jadi banyak pengalaman. Walaupun rasa macam jangka masa yang agak pendek, tak sampai 2 tahun lagi, tapi biasalah di Awan ini memang dia campak je. Buat je lah apa-apa. Okey, bercakap mengenai pengalaman ni, orang cakap kan, macam Naila orang kata baru setahun lebih, belum masuk 2 tahun. InsyaAllah kan dah nak dekat 2 tahun dah sebenarnya. Tak lama lagi. Tapi ini kita ada perkongsian daripada penyanyi nombor 1 negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza, yang orang kata pengalamannya dalam industri seni 24 tahun. Dan ini pengalaman raya, dia kata momen paling best raya yang dikongsikan bersama dengan kami di Gala Aidilfitri. Jom kita dengarkan. 24 tahun berada dalam industri seni tanah air, sudah pasti banyak kenangan pahit manis yang dilalui oleh penyanyi nombor 1 negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Bagi pelantun lagu Air Mata Syawal, antara momen yang tidak boleh beliau lupakan sepanjang menjadi anak seni ialah apabila menerima kunjungan peminat yang ramai semasa menyambut Aidilfitri di kampung halaman. Apabila mula-mula saya jadi artis, di mana masa tu saya baru nak meningkat naik, saya dah punya orang ramai dah mula mengenali Siti Nurhaliza. Pernah satu ketika saya beraya di Kuala Lipis sampai 3-4 ribu orang satu hari. Bayangkan dah jadi macam satu kenduri atau satu persembahan, satu konsert kot. 3 ke 4 ribu tetamu yang hadir sampai mak pun terpaksa masak sendiri. Makanan yang kita tempah tu pun dah habis, masak sendiri. Masa dandan tu juga masak bihun. Saya pun sendiri jadi waitress, angkat pinggan, nanti bawa pinggan yang dah makan ke belakang, cuci sampai saya pergi ke dapur pun peminat saya ikut. Mana Siti Nurhaliza, nak jumpa Siti Nurhaliza. Itulah momen istimewa yang saya boleh imbau kembali, yang paling best sepanjang saya menyambut Hari Raya setelah bergelar anak seni. Berkongsi mengenai lagu raya kegemarannya, Siti Nurhaliza tidak dapat menafikan lagu Sesuci Lebaran ciptaan Allahyarham Pak Ngah Suhaimi menjadi pilihannya. Baginya, lagu Sesuci Lebaran menjadi pilihan kerana keunikan lagu tersebut. Dalam banyak-banyak lagu raya, saya tak boleh menafikan bahawa lagu pertama raya yang saya nyanyikan ciptaan Pak Ngah Suhaimi, iaitu Sesuci Lebaran, memang lagu favourite saya. Kerana apa, lagu tu dia jadi macam lagu evergreen sampai sekarang. Kenalah dengan lenggok Melayu dia, ciptaan Pak Ngah Suhaimi ni selalu berbisa lah. Lenggok Melayu, dia punya lyrics dia menggambarkan kita ni orang Malaysia kan, kita kaya dengan kita punya adab sopan, membantu yang kurang bernasib baik. So Sesuci Lebaran saya pilih sebagai lagu favourite saya. Itu dia tadi perkongsian daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Sampai 3-4 ribu orang datang rumah. Tak boleh bayangkan kalau macam betul. tu. Sampai saya tutup je pintu. Sampai ke dapur orang cari Datuk Siti. Nak bergambar dengan Datuk Siti. Biasalah Tapi tak kan. hairan lah kan. Sebab Datuk Memang, Siti kan. Datuk Siti kot. Kalau saya mungkin 2 orang je kot. Itu pun maybe mak saya dengan adik saya je. Saya rasa bukan ke Ashraf memang ada setiap tahun dekat luar rumah Datuk Siti kan? Saya ada. Alamak, Saya salah seorang. Janganlah katakan. Salah seorang kat luar tu. Okey, tapi kita bercakap mengenai tadi kita dah cerita pasal Datuk Siti. Saya nak tanya Naila. Naila dah awak kata macam kita cakap tadi dah setahun lebih. Dalam setahun lebih ni ada tak orang tegur, Mira Feza ke yang baca berita dekat Astro Awan ni tu, ada tak orang tegur dekat media sosial? Pernahlah sekali dua orang cakap. Sekali dua je? Sekali dua je. Tak biasa pun orang dengar. I'm very flattered. Dia seorang yang sangat cantik. So saya memang terharu orang nak bandingkan saya dengan dia. Tapi at the same time saya sendiri tak rasa macam sama pun. Mungkin kalau Beyonce ke Shakira ke ada lah kot.
Kita perlukan confident itu. Yes, Okey, yes, tadi yes. Sarah apa Jadi, daripada nak tanya? Mia pun ada satu soalan nak tanya Naila sebab Naila pun selepas menjadi seorang pembaca berita pastinya terdapat respons yang agak memberangsangkan daripada social media dan sebagainya. Jadi apa pengalaman Naila yang paling boleh katakan pelik ataupun macam contoh tadi Datuk Seri Siti Nurhaliza dapat sampai 3 hingga 4,000 tetamu. Jadi bagi Naila pula bagaimana perbezaan dulu tak dan pernah sekarang? lagi lah sampai 3,000 4,000 orang luar rumah saya, tak muat pun Alhamdulillah. lepas tu. Belum lagi lah. Tapi banyak pengalaman pelik saya, terutamanya interaksi di media sosial ni macam-macam lah. Banyak juga yang interaksi yang agak negatif. Saya dah belajar. Ni tips lah kalau nak jadi famous. Kalau kat Malaysia ni lah terutamanya, jangan sesekali baca komen dekat Facebook. Memang boleh buat menangis. Kalau baca pun boleh just ignore saja. Ignore saja. Kena keep account. Kebal. Ataupun orang kata kita ambil perkara tersebut sebagai satu yang positif. Ambil untuk membina diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Okey, Bella, Naila, kita nak bercakap Hari Raya. Kita dah kongsi macam-macam kan. Kita nak bercakap pasal Hari Raya. Kalau Naila sendiri kan, apa favourite food Naila kalau pagi raya? Kalau macam saya sendiri, saya akan suka cek lontong. Macam Mia apa? Rendang all the way. Kalau Naila? Saya pun memang tradisi family saya yang datang dari latar belakang keluarga Jawa, memang wajib ada lontong setiap pagi. Malam sebelum tu dah mula masak. Dah masak satu malam tu sekali dengan rendang, sambal, lontong, lemang, ketupat pun ada juga, segala-galanya ada juga. Tapi selain daripada lontong, saya sebenarnya suka cari rendang itik. Itu lagi satu keistimewaan kalau saya balik kampung di Melaka. Sehari sebelum tu memang dah start masak. Satu periuk rendang itik. Memang susah nak dapat, tapi itulah keistimewaannya. Naila masak ke atau orang dah masak? Saya tolong kacau-kacau sikit. Dapatlah air tangan sikit kan. Dapatlah, adalah rasa Perlu Naila punya tu. Cukup dah sekadar tu je. Tapi sebab tak dapat nak balik kampung tahun ni, tak dapatlah nak merasa rendang itik. Tetapi kalau sesiapa nak hantar, boleh je. Mungkin boleh orang kata Pejabat Sarawak. ambil apa itu, orang kata ambil resipi dari melalui online. Naila masak di rumah, orang kampung online dengan Naila. Tak apa, saya lagi sudi orang masakkan untuk saya. Dengar tu saya. penonton semua. Jadi kepada orang kata jejaka-jejaka di luar sana, kalau nak memikat Kalau pandai Naila, masak, masaklah silakan. rendang itik untuk Naila raya ni. Okey, baiklah, kita raya ni sebenarnya juga orang kata antara yang menarik perhatian ramai adalah iklan raya. Iklan raya Itu antara satu yang semua orang kita tunggu-tunggu Betul. selalunya setiap tahun kan. Betul. Dan macam orang kata tahun ni Astro dia tampil dengan sesuatu yang berbeza. Kalau sebelum ni apa iklan raya yang Sebelum ni Astro buat? yang kita tengoklah selalunya apa raya kuasa tujuh, Raya Kuasa Tujuh. Dan sebagainya. Dan gaya ori kan. yes, tetapi tahun ini ada perbezaan daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita ada apa? Kita ada cerita raya Dek Non. Nak tahu apa cerita raya Dek Non tu? Jom kita tengok. Kalau Dek Nun jadi superhero kan ayah? Nama dia Captain OK. Okey. Memecah tradisi kempen Hari Lebaran, buat pertama kalinya Astro tampil kelainan menerusi iklan komersial raya yang mengangkat genre animasi menggunakan teknik 3D dengan sentuhan 2D. Ia turut memaparkan ciri tradisi dan elemen budaya masyarakat tempatan yang diterapkan menerusi penceritaan kisah cerita raya Dek Non. Menurut Naib Presiden dan Ketua Bahagian Melayu dan Nusantara, Kumpulan Kandungan Astro, Datuk Khairul Anwar Saleh, tema utama iklan raya Astro pada tahun ini ialah untuk menyebarkan senyuman. Tema utama adalah superhero. Kita ingin menggalakkan kanak-kanak untuk merasakan yang diri mereka ini superhero yang boleh menggunakan kuasa yang ada untuk membantu. Seperti yang kita lihat dalam iklan tadi, kanak-kanak ini ingin terus membantu untuk menceriakan manusia lain atau orang lain, bersihkan kawasan depan masjid dan menolong orang yang dalam kesusahan. Itu tema yang kita ingin buat, kita tekankan. Pada masa yang sama, kita ingin menggalakkan senyuman. Kerana senyuman itu boleh, is a powerful tool, satu tool yang agak berkuasa tinggi. Mana dengan senyuman kita boleh
kita boleh mengubati benda-benda yang tidak tepat ataupun yang tidak didn't work betul. Mungkin itu antara tema yang kita inginkan. Apa yang lebih menarik, pemilik pelakon suara di sebalik dua watak utama kisah cerita Raya Dek Non ini dibawakan oleh Datuk Khairul Anwar Saleh yang melakonkan watak Pak Mail dan Nur Diana D untuk watak anak perempuannya Dek Non. Cerita Raya Dek Non diarahkan oleh sutradara Derek Yau yang turut mengarah iklan komersial Raya Kuasa 7 tahun lalu. Mohon kemaafan, kongsi kegembiraan, raikan lebaran dengan kesyukuran. Salam Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Indahkan senyuman, eratkan jalinan. Itu dia tadi cerita Raya Dek Non. Iklan animasi pertama bagi Astro. Betul tu. Orang kata kalau dulu kita ada macam kita cakapkan tadi, kita ada Raya Gaya Ori, kita ada Raya Raya Kuasa 7. Biasanya dia lakonan tetapi sekarang animasi. Dan kalau anda tahu macam yang kami kongsikan tadi dalam VT tadi, ini juga Datuk Khairul Anwar Saleh juga orang kata menyumbangkan suara untuk watak Pak Mail. Yes. Jadi bukan orang kata bukan kaleng-kaleng Datuk Khairul pun kongsi orang kata terlibat sama dalam iklan raya untuk kali ini. Dan macam Naila, Mia kata dia nak tanya Naila apa? Sebenarnya Mia nak kata apabila Mia Mia nak tanya, bukan Mia nak kata. Okey, Mia nak tanya. Okey, cepat tanya. Mungkin dia nak kata dulu. Memang nak kata. Memang nak kata dulu sebenarnya. Okay, you kata I tanya. Macam tu. Okey, teruskan. Tak ada. Mia rasa yang iklan raya tadi tu sebenarnya ada tercuit hati sikit lah, rasa sedih. Dan biasanya kalau kita tengok iklan raya, melainkan yang tahun lepas lah. Tahun lepas dia ada komedi sikit, tapi biasa tahun-tahun sebelumnya mesti ada aspek kesedihan atau emosi bagi penonton semua. Jadi bagi Naila, apa pendapat Naila tentang iklan-iklan yang bagi rasa macam emotional? Saya rasa kalau bagi saya sendiri, saya suka iklan-iklan raya yang ada cerita yang panjang sikit. Terutamanya kalau dulu saya memang nanti-nantikan iklan arahan Allahyarham Yasmin Ahmad. Memang nanti-nantikan sangat. Dan sampai sekarang lagi kita ingat apa iklan-iklan yang dibawakan oleh Allahyarham Yasmin Ahmad. Sampai sekarang kita ingat. Tapi saya suka ada unsur-unsur emosi, tetapi ada kadang-kadang saya rasa macam terlalu sedih. Yang saya rasa kita ada tendensi untuk kaitkan Hari Raya Aidilfitri ini dengan kesedihan. Memang ada aspek-aspek untuk meminta maaf dan sebagainya bersama dengan keluarga dan sebagainya. Tapi at the same time kita perlu titik beratkan, pentingkan juga aspek kebahagiaan, terutamanya tahun ini apabila memang situasi sangat sedih, sangat menggusarkan kalau kita lihat di keliling kita. Tapi kita perlu ambil peluang untuk highlight, untuk mementingkan, mengutamakan aspek kebahagiaan pula untuk orang ramai. Rasa sedikitlah kemeriahan Hari Raya ni walaupun sangat berbeza, ramai yang tak dapat nak pulang ke kampung bersama keluarga mereka. Jadi mungkin boleh kurangkan sikit rasa kesedihan tahun raya ni. Ataupun kalau kita tengok sesuatu yang sedih, itu mungkin boleh dijadikan atau boleh dilihat dalam aspek kegembiraan juga. Tak semestinya sedih itu untuk membuat kita sedih. Kadang-kadang ada orang juga yang tengok sesuatu yang sedih, mungkin dia rindu ahli keluarga. Betul. Dan dia akan lebih happy apabila kontak ahli keluarga dan sebagainya. Bercakap mengenai macam Mia cakapkan tadi kan, orang kata bila tengok iklan raya sedih, dia akan terus ingat macam saya lah. Saya kadang-kadang duduk bilik tu orang kata buka YouTube. Kan kadang sekarang iklan raya dah banyak dekat orang kata dekat YouTube daripada pelbagai syarikat kan. Jadi bila tengok tu macam bila terdetik orang kata bila nak start orang kata dah bernai mata sebab kita dah lama tak jumpa dengan family sejak PKP dilaksanakan. Jadi masa itulah kita terus video call dengan ibu apa dekat kampung. Terus terubat rindu. Terus terubat rindu. Sekarang kan ada teknologi dan sebagainya, so tak adalah masalah untuk kita nak tengok muka ahli keluarga. Betul. Okey, dan sebelum kita mengakhiri kita punya Gala Aidilfitri orang kata Syawal kedua ni, kita nak minta Naila kongsikan jugalah orang kata orang kata pengalaman paling manis Naila semasa menyambut perayaan duit raya. Sebab sekarang kita tanya Hafizi duit raya.
So ini pengalaman duit raya ni antara yang best juga nak tanya sebenarnya. Naila ni mesti bagi banyak. Saya tak bersifat materialistik macam Hafizi. Bagi saya, mungkin pengalaman paling manis sambutan Hari Raya sangat berbeza, tapi saya pernah menyambut Hari Raya Aidilfitri ketika berkunjung di Istanbul, Turki. Itu satu pengalaman yang sangat berbeza. Walaupun tak dapat nak beraya seperti biasa dekat kampung, tapi masih lagi bersama seluruh ahli keluarga saya yang datang dari UK, datang dari Malaysia, semua berjumpa dekat Turki, dan kita lihat bagaimana sambutan Hari Raya dekat sana sangat berbeza. Masih meriah dan masih ada lagi solat Aidilfitri di masjid dan sebagainya. Tetapi itulah satu pengalaman yang agak unik, dan bagi saya dapat rasakan walaupun berada di tempat yang berbeza, bukan berada di kampung, tetapi asalkan ada keluarga, asalkan ada support system tu, feeling raya tu ada juga. Itu dia tadi perkongsian daripada Naila. Terima kasih Naila yang ucapkan kerana sudi bersama dengan kami di Gala Aidilfitri. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Hati-hati balik, apa dia orang kata, balik ke rumah. Duduk mana? Dekat je Subang je. Subang. Tak jauh pun. Tak jauh. Kejap lagi sampai boleh makan rendang itik. Jadi jangan lupa hantar rendang itik tu. Orang kata big demand daripada Naila. Yes. Hantar banyak sikit. Kita boleh sharing sekali kan. Kita pun nak rasa macam mana rendang itik tu kan. Okey, itu saja untuk Gala Aidilfitri. Saya Ashraf San ingin mengucapkan selamat Hari Raya dan juga minta maaf Zahir dan kalau Batin. sepanjang kami berdua bersiaran ni ada terkasar ataupun tersilap orang kata perbuatan kami. Ya, dan Mia pula? sama juga dengan Ashraf. Dan Mias cuma nak ingatkan, jangan lupa ikuti semua platform media sosial Rancak TV dan juga Astro Awani. Betul tu. Dan juga ingat kena amalkan penjarakan sosial dan Betul juga tu. sentiasa cuci tangan. Atau Okey? pakai hand sanitizer. Betul tu. Baiklah, itu saja. Saya Ashraf Roslan. Dan saya Suraya Mia. Jumpa lagi tahun depan. Bye.